Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ni. Dah lama Abang tak dapat cerita yang Abang termasuk seperti satu dalam cerita novel. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita abang pada hari ini, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, abang akan sampaikan satu pengalaman yang dihantarkan kepada abang. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini dikongsikan oleh seseorang dengan nama Zaman, dan cerita ni pengalaman yang cukup luar biasa. Sewaktu dia telefon abang, terima kasih Zaman sebab hantarkan cerita ni. Sewaktu dia bercerita kepada abang melalui panggilan telefon, abang seperti berada di tempat kejadian di tahun itu, 1993, berlaku dekat satu kampung di negeri Perak. Ceritanya bermula tahun 1993. Agak kecoh juga pada waktu tu, pada bulan itu, bulan 3 lah waktu tu. Kerana pada waktu tu dia Zaman berumur lebih kurang 10 tahun. Diingat lagi perjalanan peristiwa tu, dia ingat bapa dia beritahu yang dia kena balik kampung, kena ikut keluarga balik kampung. Dia adalah anak sulung kepada keluarga, dan itu adalah momen-momen yang penting yang terjadi dalam keluarga dia. Jadi dia pada waktu tu memang duduk di kawasan Selangor, dekat Selangor, dan dia bertolak daripada Selangor ke Perak, satu kampung nak ke negeri Perak nak tersebut tadi. Dia tak kasih begitu nama kampung sebenarnya. Jadi satu kampung di negeri Perak, tujuannya adalah untuk mengubati Pak Long dia. Pak Long dia ni memang dah lama, boleh dikatakan dah lama sakit. Kenapa kena balik kampung? Itu persoalan yang ada dekat dalam kepala Zaman. Kenapa? Sebabnya Pak Long dia pun duduk dekat Kuala Lumpur juga, dan Pak Long dia adalah orang yang sangat dikenali, seorang guru agama, seorang yang bagus. Tiba-tiba jatuh sakit. Punca jatuh sakitnya katanya adalah disebabkan oleh terjatuh dekat bilik air macam tu. Jadi bila Pak Long dia sakit, melarat-larat, diorang cadangkan untuk dibawa Pak Long ni balik kampung. Persoalan tu ditanya banyak kali kepada ayah dia, iaitu adik kepada Pak Long. Ayah dia ni adik. Tanya dengan ayah, kenapa kena bawa Pak Long balik kampung? Ayah dia jawab apa? Pak Long suka balik kampung. Satu jawapan yang pada zaman sangat tak logik. Tapi tak apalah, dia pun ikutlah balik kampung. Bila sampai dekat kampung, ramai saudara mara rupanya dah balik. Saudara mara, Zaman punya ayah adalah anak yang bongsu daripada 12 orang adik-beradik. Jadi bapa Pak Long dia ni memang dah cukup tua, dah umur 70 pada waktu tu. Jadi ramailah saudara mara yang balik. Sebenarnya rumah kampung tu adalah kepunyaan atuk dengan nenek kepada Zaman. Dan sebenarnya juga dia tak pernah jumpa dengan atuk dengan nenek. Dia dengar cerita je daripada orang. Bila sampai dekat kampung tu, waktu tu siang, ramai saudara mara yang ada dekat kampung, maksudnya yang sampai pada waktu hari kejadian, tak ada seorang pun adik-beradik bapa dia yang duduk dekat rumah tu. Jadi boleh bayangkan, rumah tu dah usang. Rumah papan, separuh batu, separuh papan, memang cukup-cukup usang. Jadi bila ramai-ramai sampai, tak ada orang yang berani nak naik ke atas rumah. Semuanya tunggu bila ramai dah berkumpul, barulah mereka naik atas rumah. Orang yang terakhir sampai sewaktu hari kejadian adalah Pak Long dan anak beranak dia dan keluarga besar dia. Jadi bila Pak Long sampai, barulah ada beberapa adik-beradik lelaki ayah dia naik ke atas rumah dulu, nyalakan lampu, bersihkan sebelum membenarkan keluarga-keluarga lain naik ke atas rumah. Jadi Pak Long ni yang dalam keadaan yang sangat uzur, dipapah untuk naik ke atas rumah. Mula-mulanya kesian tengok Pak Long tu, memang cukup tak berdaya. Padahal seumur hidup dia
Dia adalah seorang guru agama, guru mengaji dan guru yang sangat dikenali dekat tempat dia. Ramai orang yang datang berjumpa dengan dia untuk belajar, dan pada masa yang sama dikatakan dia juga boleh mengubat, tapi ubat kepada alam-alam sebelah lah. Cumanya tak tahu, zaman tak tahu secara detail apa yang Pak Long dia boleh ubatkan. Jadi bila semua keluarga dah sampai, mereka pun naiklah dekat atas rumah. Dekat rumah Pak Long dibaringkan dekat ruang tamu, dan pada waktu tu masih lagi siang. Yang perempuan-perempuan pergi memasak, sebab malam tu mereka akan adakan tahlil untuk Pak Long cepat sembuh seperti sedia kala. Pada waktu tu, zaman kata walaupun dia berumur 10 tahun, melalui cakap-cakap sepupu-sepupu dia yang lebih tua, barulah dia faham kenapa semua orang balik kampung bawa Pak Long. Kesimpulannya, Pak Long ada saka. Jadi saka tu tak boleh nak dipisahkan daripada Pak Long sejak daripada Pak Long sakit. Mula-mulanya, mengikut kata cerita, mula-mulanya Pak Long jatuh. Selepas jatuh, mula Pak Long mengaruk-ngaruk, jadi orang lain. Setiap kali dia jadi orang lain, dia akan makan banyak. Ada kala-kalanya dia akan bercakap sorang-sorang. Jadi semua ahli keluarga mula-mula ingatkan dia hanya berhalusinasi. Tapi bila tengok keadaannya yang lain macam, lepas tu panggil juga perawat-perawat yang lain, perawat-perawat yang boleh membaca, buat ruqyah-ruqyah tu, panggil perawat, semuanya memberi saksi yang mengatakan Pak Long ni memang ada sesuatu yang berdampingan dengannya. Tapi melalui cakap-cakap sepupu yang tengah berborak-borak pada waktu tu, yang lebih besar daripada zaman, memberitahu cara untuk ikhtiar untuk memutuskan hubungan Pak Long dengan sakanya adalah bawa dia ke rumah pusaka. Sebabnya di situlah semuanya bermula. Jadi pada waktu siang tu, yang perempuan memasak, menyediakan juadah, yang lelaki sambil-sambil duduk-duduk baca-baca Yasin, baca-baca ayat Quran untuk memberi kesenangan. Doa buat Pak Long supaya cepat, cepat pula, supaya permudahkan segala urusan. Okey. Jadi selepas habis semua proses tu, malam tu mereka adakan bacaan tahlil beramai-ramai. Bermula dengan bacaan tahlil tu, cuaca dekat luar rumah mengikut kata zaman dia berubah. Pada awalnya, kalau tengok daripada siang, tak ada pun nampak tanda-tanda macam hujan akan turun. Tapi bila mula je majlis bacaan tahlil, pada jam-jam tu juga perubahan cuaca di kawasan kampung tu sangat ketara. Kalau tadinya dalam keadaan yang cerah, yang seronok, yang cantik cuacanya, tapi bila mula je bacaan Quran, bacaan ayat suci, doa-doa, berubah keadaan. Walaupun malam, angin mula bertiup kencang. Dia punya bumbung, kata zaman, yang memang dah tak berapa nak kukuh tu, sesekali-sekala seolah-olah bumbung tu macam nak tercabut, disebabkan oleh angin yang terlalu kuat. Walaupun macam tu, adik-beradik Pak Long, ayah dia dan juga adik pakcik-pakcik dia yang lain, yang semuanya lelaki, ada seorang je perempuan, yang lain semua lelaki, semuanya terus juga buat bacaan Yasin, buat bacaan ayat Quran untuk doakan supaya Pak Long dipermudahkan segala urusan. Semakin banyak diorang baca, semakin teruk keadaan Pak Long, bernafas dengan sangat laju dan seolah-olah rasa macam nyawanya betul-betul ada dekat hujung tanduk. Sedang-sedang mereka baca ayat-ayat suci Quran, baca doa, tiba-tiba, lupa abang nak beritahu, sebelum tu rumah tu dah tak ada elektrik tau. Jadi mereka bawa generator untuk hidupkan elektrik. Jadi sebab itulah menjadi alasan kenapa rumah tu pada awal-awal orang yang sampai tak berani nak masuk. Jadi adalah beberapa orang keluarga yang memang pakar dengan generator. Diorang pasang generator, barulah ada elektrik dekat rumah tu. Tapi air ada sebab ada perigi dekat belakang dia. Jadi waktu diorang tengah baca-baca tu, tiba-tiba generator tu habis kuasa. Yang sepatutnya benda tu tidak mungkin terjadi. Ia seolah-olah macam
dah tak ada minyak ke apa, lebih kurang macam tu lah. Putus bekalan elektrik dengan keadaan Pak Longnya yang tengah terlantar, seolah-olah memang dah ada kat hujung nyawa. Dengan pada waktu tu orang tengah bergema beramai-ramai baca ayat-ayat suci Quran dan angin dekat luar cukup kencang. Pada waktu tu Allah takdirkan tiba-tiba elektrik terputus. Keadaan menjadi terkawal. Semua orang tak gelabah. Semua orang teruskan bacaan. Pada waktu tu zaman kata dia betul-betul cukup takut. Sebabnya itu bukan satu benda yang menyeronokkan sebagai seorang budak. Tengah-tengah baca tu, tiba-tiba dengar satu bunyi yang agak kuat. Abang dah merebang. Dengar satu bunyi yang agak kuat di depan rumah. Seolah-olah macam bunyi meriam. Tapi bunyi meriam yang banyak kali. Macam dus, dus bunyi je. Agak bergema dan bergegar jugalah keadaan dalam rumah. Waktu tu masih lagi belum ada elektrik. Masih lagi generator tiba-tiba termati. Ada beberapa ahli keluarga cuba memperbaikilah generator tu. Bunyi tu datang dalam banyak kali. Seolah-olah macam ada meriam yang dilepaskan. Semua orang teruskan bacaan. Tapi Pak Ngah dan beberapa orang lagi pakcik yang lebih tua daripada ayah turun ke rumah, keluar rumah untuk cari mana datangnya puncanya bunyi itu. Semakin lama bunyi itu semakin kuat dan rupanya bunyi itu datang daripada siapa? Ada seorang lelaki yang seluruh badannya ditutupi dengan kain warna hitam. Dia bawa tongkat dan tongkat tu yang menghentak bumi, yang bunyinya macam meriam. Jadi dengan kata lain, bunyi tu adalah datang daripada hentakan tongkat lelaki tadi yang datang ke rumah mereka. Siapa lelaki tu? Itu yang menjadi persoalan besar pada malam tu. Jadi lelaki tu datang menghentakkan tongkat sampai dia berada betul-betul dekat depan rumah, yang menyebabkan ada beberapa orang adik-beradik lelaki kepada ayah dan juga Pak Long turun ke rumah. Turun seolah-olah macam nak tahu apa sebenarnya yang datang, nak tahu bagaimana nak menyelesaikannya. Jadi selepas lelaki tu turun, lelaki tu datang, angin makin kuat tu, bertiup kencang betul. Sampaikan kata ada beberapa bumbung yang memang betul-betul berada di hujung tanduk nak tercabut. Mata Zaman sebenarnya tertumpu kepada Pak Long. Dia tengok aja Pak Long. Dia nampak apa yang terjadi dekat luar. Kedatangan seorang lelaki tadi. Tapi lebih kepada apa yang terjadi pada Pak Long tu yang menjadi minat untuk Zaman perhatikan. Jadi lelaki yang datang tu cuba dihampiri oleh beberapa orang adik-beradik kepada Pak Long. Tapi tak boleh nak betul-betul dekat. Dan tiba-tiba Pak Ngah, adik yang nombor 2, laungkan azan. Dan waktu dia laungkan azan tu, angin dekat luar memang tak mengalah. Cukup kuat. Lelaki tu, walaupun angin kuat, jubah yang dia pakai ataupun kain yang menutupi kepala dia, seluruh badan dia langsung tak bergerak. Jadi, kalau itu manusia, mustahil benda tu tak bergerak. Kain-kain yang dia pakai tu tak bergerak. Padahal baju Pak Ngah, kain Pak Ngah dan adik-beradik yang turun pada waktu tu yang pakai kain hampir-hampir terselak, nampak aurat. Bayangkan betapa kuatnya angin yang bertiup. Tetapi lelaki yang datang tu, dia langsung tak bergerak. Pak Ngah laungkan azan 7 kali berturut-turut. Selepas Pak Ngah laungkan azan 7 kali berturut-turut, angin tak berhenti. Lelaki tu tiba-tiba pergi daripada situ dan kali ni dia tak hentakkan dia punya tongkat dan bunyi yang kuat tu tak bergema. Jadi selepas lelaki tu pergi, keadaan Pak Long makin teruk. So, batuknya tu macam betul-betul macam di hujung nyawa. Dan pada waktu tu juga, generator berjaya dibaik pulih dan elektrik bersambung semula. Ada semula dekat dalam rumah tu. Semua orang menyaksikan apa yang berlaku. Selepas tu, Pak Long muntah. Muntah dia macam muntah najis yang cukup banyak. Jadi selepas Pak Long muntah, adik-beradik semua dalam keadaan yang nangis, yang tertekan. Anak-anak Pak Long dalam keadaan yang semuanya kalang kabut dengan apa yang berlaku. Muntah Pak Long, ada yang cuba untuk lap, ada yang cuba untuk tolong Pak Long supaya tidaklah begitu sakit dia menghadapi kematian. Dan akhirnya
Pak Long menghembuskan nafas yang terakhir, yang mana mulut dia penuh dengan muntah-muntah yang berwarna hitam macam tu. Jadi pada waktu tu selepas Pak Long dia meninggal, malam tu mereka sekeluarga umumkan kematian Pak Long tu di dengan pihak kampung, dan jam waktu Pak Long meninggal dunia adalah tepat pukul 10.30 malam. Pak Long meninggal dunia dalam keadaan yang sangat kesian, dia kata. Jadi selepas tu malam tu mereka semua berjaga, menguruskan jenazah, dan esok paginya Pak Long ditandang. Jadi zaman pada waktu tu dia masih lagi bertanya kenapa, apa yang terjadi pada Pak Long. Sedikit cerita, sebenarnya Pak Long ni adalah orang yang kuat agama. Yang kuat agama, tapi dia ada sesuatu yang dipanggil dengan nama saka. Mana datangnya saka tu, kenapa perlu dibawa ke rumah itu adalah kerana mengikut kata zaman. Zaman tanya dengan mak dia tanya dengan ayah dia, langsung tak dapat jawapan. Tapi dia tanya dengan mak dia tahu cerita. Rupanya saka tu datang daripada atuk dia, iaitu bapa kepada 12 orang anak ni. Itu adalah saka kepunyaan atuk dia, dan sewaktu atuk dia meninggal dunia, benda tu tak nak lepaskan atuk dia, dan terpaksa Pak Long ambil benda tu, dan benda tu menampung pada badan Pak Long. Sejak daripada tu Pak Long memang dia ada saka tu, tapi tak pernah dibuat pemujaan ataupun tak pernah dibuat kurafat yang berkaitan dengan saka tu. Saka tu setakat menempel je pada badan dia. Cumanya mengikut katanya Pak Long ni boleh berubat, dan Pak Long ni mengambil, bukan kuasa, mengambil kelebihan makhluk tu untuk membantu dalam perubatan. Mungkin itulah sebabnya kenapa Pak Long meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kata zaman. Tapi nak buat macam mana, benda yang dah terjadi tetap terjadi kan. Dan mereka bawa semula ke rumah tu adalah kerana saka tu berasal daripada rumah tu, daripada atuk dia. Dan abang akan sambungkan dalam bahagian yang kedua. Pada zaman dulu-dululah, lebih kurang tahun 1940-an ke 1950-an ataupun 1930-an macam tu, tapi tak pula dia beritahu secara spesifik tahun, tapi dengan kata lain sewaktu atuk dia muda-muda lah. Kita ambil tahun 1930-an, 20-an macam tu. Atuk dia ni memang dikenali sebagai orang yang banyak merantau, menuntut ilmu. Ke Kelantan dia pernah, ke Terengganu dia pernah, dan akhirnya menjadi seorang pemuda yang sangat tinggi ilmu agamanya dekat kampung tu. Disebabkan dia ni mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang agama, dia telah dikahwinkan dengan seorang perempuan, yang mana perempuan ni adalah anak kepada orang kaya dekat kampung tu. Kerana apa dikahwin? Kerana dia mempunyai ilmu agama yang tinggi, yang mana boleh membantu ahli keluarga dalam memahami agama. Itu sebabnya atuk kepada zaman ni berjaya berkahwin dengan perempuan tu, walaupun dia bukan daripada keluarga yang senang. Dipendekkan cerita, pada satu hari tu bapa mertua dia sakit, dan banyak macam-macam orang datang mengubat. Macam-macam orang datang mengubat, semuanya tak berjaya. Dipanggil kiai, dia panggil tok guru, semua tak berjaya. Akhirnya atuk kepada zaman ni menawarkan diri untuk mengubat bapa mertua dia. Dan dia berjayalah mengubati bapa mertua dia, baik pulih. Dan sejak daripada tu semua orang kenal dia sebagai bukan orang yang pandai dari bidang agama je, tapi pandai juga mengubat. Mana datangnya kelebihan si atuk tadi? Atuk ni, dia tak cerita dekat siapa-siapa kelebihan yang dia dapat. Dia cuma sampaikan kepada bini dia je. Dan mengikut katanya, dia beritahu dekat bini dia, ini bukanlah kelebihan, tapi ini adalah sesuatu yang dia pinjam. Jadi bini dia, nenek kepada zaman ni, tanyalah mana datang benda tu. Atuk dia cakap, sewaktu dia merantau belajar agama. Jadi dia kata, merantau tu pada zaman tu dia kena berjalan kaki, meredah hutan, meredah sungai. Dalam satu kawasan tu dekat negeri Kelantan, dia kata, waktu dia cuba nak cari orang-orang alim untuk belajar agama, dia tersesat dekat dalam hutan.
Waktu dia tersesat dekat dalam hutan tu, dia berkenalan dengan satu makhluk yang dia kenali dengan nama Jun. Tak boleh sebut malam-malam ni kan, warga abang kan. Dia Jun lah kan, yang faham-faham je lah kan. Jadi dia kenal dengan lelaki tu. Jadi lelaki tu mendamping dia. Dia orang ni sebenarnya bukan perjanjian ke bukan apa. Disebabkan dia ni walaupun dalam hutan tetap juga solat, tetap juga berpuasa sunat, walaupun dalam hutan. Jadi dia ni menarik minat seekor Jun untuk berdampingan dengan dia. Mulanya si atuk ni memang tak nak. Dia tak nak bersahabat. Dia tak nak. Sebab takut benda tu tergelincir menjadi kurafat. Jadi dia tak nak. Tapi si Jun ni tadi memang nak ikut si atuk. Sebab dia kata memang sifat Jun, kalau dia dah setia, dia akan setia. Dia kata biarkan dia setia dengan si lelaki ni tadi, si atuk ni tadi. Dia nak akan menjaga keturunan. Tapi atuk kata tak nak. Jangan dibuat, dia kata. Dia tak nak untuk dia bersahabat dengan tu ataupun mempunyai orang yang taat setia, Jun yang taat setia dengan dia. Si atuk ni tak nak. Tapi walaupun dilarang-larang, ke mana si atuk pergi, memang si Jun tu akan ikut. Dan bila atuk ni menghadapi kesukaran, dia pasti akan memberikan bantuan walaupun bantuan tu tidak diminta. Kenapa? Sebab dia mengagumi si atuk ni tadi, sebab tetap juga menjalankan perintah agama walaupun tersesat dekat dalam hutan. Sebenarnya sepanjang dia berkawan, dia tak adalah berkawan, berdamping lah, benda tu berdamping dengan dia, tak pernah pun si atuk ni seru ataupun buat apa-apa, sehinggalah bapa mertua dia sakit. Itu pun si atuk ni cuma kata macam ni, dia nak minta tolong kawan dia tadi, gunakan panca indera dia, nak tahu datang dari mana penyakit si bapa mertua tadi. Jadi itu sahaja pertolongan yang dia mohon daripada si Jun ni tadi. Dan sejak daripada itu, Jun tu seolah-olah rasa macam dihargai. Dan walaupun, ini ada tricky sikit, walaupun si atuk ni tak pernah nak beritahu dekat orang yang dia ni pandai mengubat, tapi orang ramai datang bila ada masalah tentang alam sebelah. Kerana apa? Jun tu beritahu dekat orang lain, dia ni boleh mengubat. Maksudnya, Jun ni macam ada satu benda yang pelik pada dia. Dia beritahu dekat orang, yang tu lelaki tu boleh mengubat, kau datanglah rumahnya. Dia buat bisikan-bisikan macam tu. Berjadi juga pertelagahan sebenarnya. Banyak kali dia dah si atuk ni tadi halau si Jun tadi untuk tak berdampingan dengan dia. Tapi, nak buat macam mana? Dah itu yang dia nak. Dan dia lama kelamaan, si atuk ni tadi macam seolah-olah agak selesa dengan pertolongan yang diberikan. Dan sewaktu atuk ni nak meninggal dunia, terpaksa dibuka bumbung dan dipanggil beberapa orang yang pakar yang dalam memutuskan hubungan dengan alam sebelah ni, untuk putuskan hubungan dia dengan sahabat dia. Lepas buka bumbung, buka dinding, barulah si atuk ni boleh meninggal. Bukan atuk ni berbuat kurafat, tapi itu adalah sebagai cara untuk memutuskan persahabatan yang memang tak pernah nak dijanjikan, tak pernah dibuat. Dan sewaktu atuk tu nak meninggal, waktu dia dah buka bumbung, dah buka dinding, tak juga benda tu pergi. Terpaksalah mereka buat satu ikhtiar yang terakhir, iaitu buka kepada anak-anak. Kalau ada anak-anak yang sanggup untuk menjadi alas pendamping kepada si Jun ni tadi, barulah Jun tu boleh tinggalkan. Macam mana tahu? Sebab si Jun tu beritahu pada salah seorang yang datang untuk memberikan bantuan ubat-ubatan. Maksudnya, sewaktu si atuk sakit, adalah seorang lelaki tu pandai mengubat, dia berinteraksi dengan Jun tu. Jun tu bagi syarat macam tu. Bukalah bumbung, bukalah dinding macam mana. Tetap juga aku nak salah seorang daripada anak dia untuk aku jadikan sahabat. Dia tak cakap pendamping, cakap sahabat. Jadi selepas diturunkan, barulah atuk meninggal, sebab dah ada orang yang menggantikannya. Tapi sejak daripada dapat Jun tu, si Pak Long ni tadi yang ambil tu Pak Long tak pernah pun gunakan khidmatnya. Tapi tetap juga benda tu selalu membisik-bisikkan benda-benda yang tak dinampakkan.
Maksudnya yang menjadikan si Pak Long ni, yang mana dia pun terror dari bidang agama, menjadikan si Pak Long ni pandai mengubat disebabkan bantuan daripada bisikan-bisikan jun. Dan walaupun cerita ni dah cukup lama, lebih daripada 30 tahun, tetap juga mengikut kata zaman, satu kenangan yang sukar nak dilupakan. Bagaimana si Pak Long ni tadi boleh putuskan hubungan dengan si Jun tadi. Semua peristiwa berkaitan dengan Jun, macam mana Pak Long terima daripada atuk, memang sedia dimaklum oleh keluarga dia, terutama si adik-beradik. Sepanjang hidup mereka, selain daripada menjalani kehidupan, mereka mencari jawapan kepada bagaimana untuk memutuskan. Dan yang belajar untuk bagaimana memutuskan hubungan ada 3 orang daripada pakcik-pakcik kepada zaman, iaitu Pak Ngah, Pak Lang dan Pak Uda, yang tahu macam mana untuk putuskan. Tapi putuskan tak boleh sebarang putus. Dia mestilah sewaktu Pak Long betul-betul dalam keadaan uzur, yang mana dia tak kuat, dan benda tu diseru oleh 3 orang adik-beradik ni untuk diputuskan. Dan itulah sebenarnya benda tu datang bukan memunculkan diri, memunculkan diri bukan untuk melawat ataupun memberi amaran, tapi semata-mata untuk menyatakan perjanjian ini perlulah diputuskan. Iaitu dengan azan sebanyak 7 kali di waktu Pak Long tengah sakit. Jadi itulah syaratnya bagaimana benda tu berjaya diputuskan. Dan sejak tu dah tak ada lagi lah benda tu datang berdampingan dengan keluarga zaman. Abang rasa betul-betul cerita ni dibuat drama ataupun dibuat filem, dah terbayang-bayang abang betul-betul dekat depan skrin. Kalau filem-filem Malaysia buat macam ni kan bagus kan? Wah, menarik. Oh, abang dah terbayang. Oh, lain macam. Satu benda yang luar biasa kan. Sebelum abang tamatkan cerita, ni abang pakai baju yang lama balik kan. Dah, baju biru pun dah habis tempoh kan. Jadi nanti, tapi belum lagi abang buka untuk tempahan, belum lagi. Terima kasih yang membeli sambal lara dan juga coklat moist. Macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Lofi Music. Itu nama gelaran dia. Dia mohon doa daripada kita semua. Dia kata sekarang ni keluarganya sedang dilanda ujian yang cukup berat untuk ditanggung. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Lofi sekeluarga dipermudahkan dalam segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu AK Haziq, ataupun yang abang faham namanya adalah Awangku Haziq rasanya, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 11, dengan ucapan selamat hari jadi Haziq yang datang daripada Brunei. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang adik yang bernama Aini Nailah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat abang ngahnya, iaitu Muhammad Faizal, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 11, dengan ucapan semoga abang ngah diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dimurahkan rezeki. Dan katanya abang ngah dia selalu dengarkan cerita abang. Terima kasih sangat-sangat. Selamat hari jadi buat Muhammad Faizal. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang ayah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Fatih, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 11 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat Fatih. Semoga panjang umurnya, banyak rezekinya dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dan masa depan yang cemerlang. Amin.
Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seseorang yang menggunakan nama nickname CK Fahmida. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat uminya, iaitu Puan Paridah binti Mamat, yang mana hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 11, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang barakah. Dan katanya Umi adalah peminat dengarkan cerita-cerita abang. Terima kasih sangat-sangat Umi. Semoga Umi sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi Umi, Puan Paridah binti Mamat. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Khamis nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.